Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan izinnya kita dapat menyambung kembali bacaan tadabbur, huraian dan juga renungan daripada ayat-ayat dan surah-surah pilihan, yang mana kita masih di dalam suratul Jumu'ah pada ayat yang kelima. Kita ulang sedikit pada ayat yang kelima, dan jika sempat kita sambung kepada ayat yang keenam daripada surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut tawrah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Mathalul ladzina hummilut tawrah. Perumpamaan, mathal, suatu contoh, suatu bandingan. Mathal ni satu perbandingan, satu perumpamaan. Alladzina, orang-orang yang, golongan yang hummilut taurah, yang mana mereka ini diberikan at-taurah. Kita tahu selain daripada Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan kitab-kitab yang lain kepada nabi-nabi yang lain. Sebab itu salah satu daripada rukun iman yang wajib diimani dan dipercayai oleh kita sebagai orang Islam, meraguinya boleh menyebabkan batal akidah kita, adalah beriman kepada kitab. An tu'mina billahi wa kutubihi an tu'mina billahi wal malaikati wa rusulih wa kutubih, iaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasul, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khair wa syarr, dan juga beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Di antara rukun iman, beriman bahawa Allah Azza wa Jal menurunkan Taurah, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. Cuma kitab-kitab ini diturunkan khas kepada kaum tersebut. Kepada Taurah, kaum yang diberikan itu sahaja, Bani Israel. Demikian juga Injil kepada pengikut Nabi Isa. Adapun Al-Quran, hudan linnas, dia akan menjadi panduan, pegangan, kitab bagi seluruh manusia sehinggalah ke akhir zaman. Apabila turunnya Al-Quran, kitab-kitab dan juga wahyu-wahyu, suhuf yang turun sebelum daripada Al-Quran itu terbatal. Sebab itu kalaulah ada dakwaan ataupun pengakuan bahawa masih wujud, Allahu Ta'ala a'lam, kitab-kitab lama yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, kalaulah ada yang dikatakan asalnya itu tidaklah memberikan apa-apa maksud dan makna, sudah tak valid, terbatal, mansukh, kerana turunnya Al-Quran ke semua kitab-kitab ini, ajaran-ajaran Nabi-Nabi ini semuanya telah ditarik ataupun dibatalkan, dimansukhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat menyebut bahawa satu hari Nabi SAW melihat Umar Al-Khattab radhiyallahu an memegang lembaran-lembaran Taurah.
menyebut bahawa Sayyidina Umar memegang Taurah. Nabi SAW bertanya kepada Umar, apakah yang dia pegang itu? Kata dia Taurah. Nabi SAW menjawab ataupun memberikan suatu teguran. Lau kana Musa hayyan, kalaulah Musa yang diturunkan kepadanya Taurah hidup, wujud, masih hidup sekarang ini, dia juga akan mengikuti Al-Quran. Kalaulah yang diturunkan kepadanya itu Musa, Taurah, hidup, dia juga akan meninggalkan Taurah dan beriman dengan Al-Quran. Sebab itu apabila Nabi Isa alaihi salam di sisi kita yang akan turun di akhir zaman, membunuh Dajjal, memimpin umat Islam, dia akan beriman dan beramal, berhukum dengan Al-Quran, bukan dengan Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa Injil, tetapi apabila dia turun di akhir zaman, dia juga tidak menggunakan Injil, tetapi berhukum dengan Al-Quran. Jadi kita, tuan-tuan hadirin mukminin, bolehlah nak baca-baca, nak tengok-tengok Bible ke, Old Testament ke, New Testament ke, tetapi itu bukanlah fokus utama. Bagus kita pergi mendengar, belajar muqaranatul adyan, perbandingan agama, religion comparative. Pergi dengar Yahudi, pergi dengar Kristian, ajaran-ajaran tu bagus, boleh kita dengar, tetapi itu bukan fokus dan perkara yang utama dalam pengajian kita. Sebab bimbang, kita risau, kalut, sibuk duk mengaji Bible, kaji Bible. Baguslah sebahagian manusia kajilah, tapi kita fokusnya mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, lebih daripada kita sibuk dengan perbandingan agama. Jika akidah Islam yang benar itu juga masih kabur, tak jelas, tak perlulah kita nak sibuk dan kalut nak jadikan fokus perbandingan agama ni. Akhirnya kita tak jelas akidah kita sendiri. Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada golongan orang-orang Yahudi, yang mereka ini diberikan kepada mereka Alkitab. Sebab itu mereka disebut Ahlul Kitab. Allah sebut orang-orang kafir ini terdiri daripada dua kelompok. Orang kafir ini ada dua kelompok. Lam yakunil ladzina kafaru. Tuan-tuan, dulu bila kita baca lam yakunin, apa yang kita faham? Mesti ada pulut kuning lah. Pasal lam yakunin ni maksud apa? Khatam lah. Kan? Dulu kalau baca lam yakunin kan, khatam dia daripada lam yakunin kan, sampai nama surah tu, sampai ketua tak tahu nama apa. Surah apa? Tu lam yakunin. Kunin apa kunin? Al-Bayyinah. Quran kata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dan tidaklah orang-orang kafir itu melainkan mereka daripada kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ada beza tu. Mereka itu kafir, tetapi kafir daripada kalangan ahlul kitab. Kan? Sebab itu salah satu daripada perkara yang berhubung dengan ahlul kitab ni apa? Yahudi, Kristian, mereka ni ahlul kitab. Tapi Hindu, Buddha, yang ni bukan ahli kitab.
Yang ni musyrikin, yang ni ahlul wathan, penyembah berhala. Penyembah berhala. Ahlul kitab ni dia lebih dekat dengan Islam. Kerana mereka juga beriman dengan perkara yang sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Cuma mereka seleweng. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab biaydihim. Quran kata fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah. Celakalah tangan-tangan yang mereka itu menulis kitab, mengubah, mereka mengubah, menokok tambah perkara yang tak ada mereka adakan, perkara yang ada mereka buang sesuai dengan kehendak mereka. Agama ikut mereka. Kemudian setelah mereka tukar, ubah ikut selera nafsu mereka, thumma yaqulun, dan mereka kata hadza min indillah, ini daripada Allah. Rosaknya agama-agama sebelum daripada ini, ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelum daripada ini, apabila masuknya tokok tambah. Sebab itu kalau kita tengok dalam ajaran asal Kristian pun, mereka berbeza pandangan, khilaf di kalangan orang Kristian sendiri tentang Santa Claus. Tak ada dalam kitab. Mai mana orang tua ni? Tak disebut dalam mana-mana kitab Santa Claus ni. Khilaf. Pokok Christmas pun khilaf. Loceng-loceng pun khilaf. Ini sebahagianlah kata, wallahu alam, bid'ah di dalam agama Kristian. Mereka pun buat bid'ah. Tapi tak apalah, bid'ah ke apa ke, mereka tu bukan Islam. Tapi rosak sebab itu ketulinan agama. Pasal tu kita tak bagi tokok tambah. Akhirnya orang tak tahu. Orang jadi tenggelam punca. Mana satu hak asal, mana satu hak reka. Bila duk reka biak, campur yang nu, buang yang ni, pandai kot nu, pandai kot ni, last sekali yang mana asal, origin yang clear daripada Nabi Musa, Nabi Isa, tak tahu. Tapi kita pun tak perlu nak ambil tahu, pasal kita tak disuruh. Kita disuruh beriman. Memang Quran kata kita kena beriman, kan? Tapi apa yang ada dalam Taurah dengan Injil itu bukan lagi ikutan kita. Oleh kerana mereka ini diberikan Taurah ataupun kitab, ada beberapa hukum lah yang kita kena tahu. Walaupun ada perbezaan pandangan, tapi saya nak sebut secara umum lah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan sembelihan ahli kitab. Di antara hukum ahli kitab ni, Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Mereka bukan Islam, tetapi sembelihan mereka itu dihalalkan. Boleh makan. Walaupun apa masalah dia? Siapa ahli kitab? Masih wujud ataupun tak ada? Sekarang heboh, daging tak halal. Daging yang masuk ni dikatakan tak halal. Tuan-tuan, saya ingat orang Palih tak payah duk kalut pelik lah. Pasal apa? Kita habis sangat pun merkik tu lah. Ada tuan-tuan makan daging import? Daging import mana saya tak tahulah, bagi daging market tu lah kan. Lagi satu, banyak orang duk tanya, macam mana ni ustaz ni, makan daging tak halal apa semua ni. Kita dalam Islam, pertama tak dihukum di atas apa benda yang kita tak tahu. Jadi don't worry, be happy. Sekali kita nak makan daging juga, nasi putih, gulai daging siam. Macam mana boleh tahu? Karamah. Sekali kita nak makan daging, siapa sembelih daging? Sekali tuan-tuan nak tanya, Cikgu Mi, siapa sembelih daging? Daging beli di mana? Nama apa tukang sembelih? Bukan urusan kita. Semillah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diberikan daging kambing oleh Yahudi. Hang tengok aku tengok hang. Macam mana ni? Kan? Sahabat tak mau makan. Nabi kata, semillah wa kulu. Ajak bismillah, makan.
Baca bismillah makan. Dalam urusan yang benda-benda macam ni, kita tak perlu nak susah hati. Kan? Apatah lagi bila kita beli ada cop halal. Dia kata cop palsu. Oh, mana kita nak tahu? Kan? Mana kita nak tahu cop palsu tak palsu? Hatta duit palsu pun kita tak tahu. Hadis palsu pun kita tak tahu. Kan? Kita pergi beli je lah. Dia kata bukan cop jakim. Cop mana? Tak tahu cop mana. Tuan-tuan, kalau nak duk kira cop jakim, demam kita. Orang Thailand macam mana mereka nak hidup? Sebab itu cop jakim tu cop je lah. Bukan berarti nak menentukan halal itu mesti cop jakim di Thailand. Cop Thailand. Sebab tu ada sebahagian makanan kita mari daripada sini cop Majlis Agama Islam Thailand. Macam mana boleh pakai tak cop Thailand ni? Apa beza cop Thailand dengan cop kita? Halal Thailand, apa beza halal Thailand dengan halal kita? Apa beza halal Australia dengan halal kita? Halal lah. Boleh percaya ke mereka ni? Tak tahu tuan-tuan. Orang kita dalam benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala luaskan, dia sempit kan. Tu saya nak sentuh sikit lah pasal heboh. Jadi siapa yang dah termakan, tak perlulah nak semayang taubat 2 rakaat dan tak perlulah nak samak perut tu. Allah maafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan dah beritahu jelas. Apa yang kamu tersilap, apa yang kamu terlupa, apa yang kamu tersalah, Allah ampunkan. Kan? Kita setakat yang kita cek, kita pergi beli ada cok halal. Kita pergi beli Muslim jual, cukup. Oh, sensitif. Nak kena tahu akidah dia apa ustaz? Tak makan sembelihan kawan tu. Tuan-tuan, bila tak makan sembelihan kawan tu, apa maksud dia? Apabila kita tak makan sembelihan satu orang, dia sembelih, kita tak makan sembelihan dia. Apa maksud dia? Kita mengkafirkan dia. Berat tu. Siapa sembelih? Tu Pak Mat tu. Aku kalau ada sembelih aku tak makan. Aku tak jelas. Weh, Pak Mat tu Muslim, duk pergi sembahyang Jumaat. Hang tak pergi, dia pergi. Tentu hang tak mau makan. Mengkafirkan dia tu. Maksud itu yang dinamakan takfir. Mengkafirkan dia. Tak. Pasal itu Nabi kata, siapa yang salat menghadap kiblat kami. Kan? Nabi kata, siapa yang salat menghadap kiblat kami, siapa yang puasa dengan puasa kami, siapa yang salam dengan salam kami pun semua dalam hadis, halal sembelihannya untuk kita makan. Kan? Nampak? Katalah mana satu orang nak bagi laku daging dia, berlakon Islam, pakai lebay, simpan janggut. Kita bagi salam, Assalamualaikum. Dia Waalaikumsalam. Dia bukan Islam, tapi dia berlakon pasal nak jual daging dia. Berapa lama dah dia jual, tak tahu orang habaq, dia ni bukan Islam ni, Hindu, bukan mamak Hindu. Macam mana kita? Oh, dia kata pi dah aku masuk neraka. Tak masuk neraka. Kan? Nampak? Beli ekor tak apa pula. Sambung balik. So Allah kata mathalul ladzina hummilut taurah. Allah Subhanahu wa taala kata perumpamaan orang-orang yang menanggung atau yang diberikan at-Taurah. Yakni golongan ahlul kitab, ahlul kitab. Bahkan kita boleh kahwin dengan mereka dan sebagainya. Dan sebahagian ulama kata masih ada ahlul kitab, masih ada sampai sekarang ahlul kitab. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, "Tsumma lam yahmiluha." Mereka tidak beramal dan tidak beriman dengannya. Allah kata diberikan kitab, tapi mereka tak beramal dan tak beriman dan tak mengikuti apa yang ada di dalam kitab mereka itu. Ini fokus kepada al-Yahud, golongan Yahudi. Sebab itu dalam Al-Quran kita akan sebut 2 golongan di hujung suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub yang dimurkai, yang Allah marah, daripada perkataan ghadaba, maghdub yang dimurkai, yang dimarahi lah. Siapa dia golongan yang Tuhan murka ni? Kalau tuan-tuan buka dalam mana-mana tafsir, dia akan kata al-maghdub ay al-yahud. Jadi tuan-tuan lepas ni bila baca Fatihah, al-maghdub tu tuan-tuan kena bayangkan, kena ingat, itulah yang dimaksudkan ataupun dikatakan sebagai golongan Yahudi.
Waladdallin an-nasara. Ni golongan Kristian. Yang kita nak sebut berapa puluh kali sehari tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu, kita minta supaya ini pun satu bab tak? Ya Allah, tunjuklah oleh Engkau akan kami jalan yang lurus, dan janganlah bagi kami termasuk daripada orang-orang yang dimurkai, yakni Kristian dan Yahudi dan Kristian. Duk minta berpuluh kali lah sembahyang, tak mau ikut Yahudi, tak mau ikut Kristian. Tapi bila mari amalan, mari kepada tindak tanduk, lebih pada Kristian pula. Kan? Tak tahulah, saya tak mau udah panjang lah, nanti orang marah. Okey, sambung balik tajuk kita. So mereka ini diberikan kitab. Kata para ulama, antaranya apa? Seperti dalam satu riwayat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, Yahudi ini kita tahu mereka lebih buruk daripada musyrikin Mekah. Sebab apa? Okey, bila kita tengok tafsir-tafsir yang ada, umpamanya tafsir Ibn Kathir, jelas dalam tafsir Ibn Kathir, dia kata kalau kita nak banding musyrikun, orang-orang Mekah, dengan orang-orang Yahudi, lagi teruk Yahudi daripada orang Mekah. Di atas apa sebab? Mudah ya. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka ni tak pernah dengar, mereka ni tak ada maklumat, tak ada ilmu, tak ada pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Sebab mereka ini jahiliyah, mereka tak ada kitab, mereka tak ada ilmu. Betul tak? Jadi musyrikin ni tak pernah ada maklumat, tak pernah dengar, tak pernah tahu. Kosong. Yang ni orang-orang Arab Mekah, apa tak tahu. Bila main Nabi Muhammad, baru dia tahu. So mereka tak kenal Nabi Muhammad, tak kenal dari sudut ciri-ciri Nabi, cerita tentang Nabi akhir zaman. Mereka tak ada, mereka tak tahu. Itu orang Mekah. Yang tahu berita ni awal, maklumat yang dapat awal, yang kenal betul-betul Nabi akhir zaman, mai pilah siapa pun, mereka boleh tahu betul ke bohong. Kita dah sebut dalam kuliah lepas. Siapa dia yang dapat maklumat dan dapat tahu dan dah sebut dan mereka dah tahu ciri-ciri dia tu? Yahudi. So berbandingan dia, Yahudi ni musyrikin tak ikut, bukanlah boleh terima, tapi mereka tak ada pengetahuan, tak ada ilmu. Yang Allah cela, yang Allah kutuk dalam Al-Quran, yang tahu dah ni pun tak ikut. Yahudi. Sebab itu Al-Imam Ibn Kathir dia bawa satu riwayat yang mana dia kata, apabila Nabi SAW sampai ke kota Madinah dan tiba di Quba, maka telah pergilah beberapa orang Yahudi untuk trace, check Nabi. Bila Nabi sampai di Quba, dan kita kena ingat, di Madinah ada orang-orang Yahudi. Di Madinah ada orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi hidup bersama dengan Nabi di Madinah. Dalam piagam Sahifah Madinah boleh tengok peruntukan untuk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ada di Madinah. Bahkan Nabi berurusan dengan Yahudi dalam jual beli, gadaian. Sebab itu kita baca dalam hadis, Nabi menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Maksudnya ada muamalah dengan Yahudi. Dengar lagu tu, lalulah sikit nak makan McD. Ke mana? Mula tak apa nak telan McD. Lepas tu dia berkata, Nabi pun berniaga dengan Yahudi, cerah ayam tu. Orang kita lagu tu, dia kira dalil nak bagi dia kena ke dia. Tak apa, tolak bab tu, sambung balik. So Yahudi ni depa dah tahu. Sebab apa depa tahu? Pasal ada dalam Taurah, ada dalam Injil, dah disebut Nabi Muhammad akhir zaman, orang dia macam mana, keluar apa semua depa tahu. Depa tahu, memang depa tahu sungguh-sungguh, bukan tahu main-main ni, tahu sungguh-sungguh. Sehingga Al-Quran kata, kalau mereka tengok Nabi, mereka akan lebih kenal Nabi itu daripada anak mereka. Cukup tuan tu.
Kita tengok anak kita, kita tahu. Mereka tengok Nabi, mereka lebih tahu daripada mereka tengok anak mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu. Quran kata, dia kenal. Yahudi kalau tengok Nabi Muhammad, dia ni Nabi. Siapa-siapa mamat mana mai duk mengaku Nabi Muhammad kata dia Nabi akhir zaman, depa boleh tahu kata dia tu bohong. Tu sampai tara tu ilmu depa. Depa boleh tentukan siapa Nabi betul, siapa Nabi bohong. Sebab itu apabila Khadijah bawa Nabi pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah? Ahli kitab. Dia ahli kitab. Dia dengar cerita daripada Nabi. Masa Nabi jumpa Jibril di Gua Hira, dia terus bagi tahu kata Nabi Muhammad akan jadi rasul. Tu yang kata ahli kitab tu. Yang kata orang yang ada ilmu, dia boleh tahu. Tapi ada ilmu belum tentu selamat. Itu yang kita nak ambil pengajaran tu. Dikatakan antara yang pergi tengok ni Huyai bin Akhtar, ayah kepada Safiyah. Siapa dia Safiyah? Isteri Nabi. Jangan lupa, di antara isteri-isteri Nabi yang 11 orang tu, salah seorangnya wanita Yahudi. Dan tuan-tuan, isteri-isteri Nabi ni, mereka duk kata kat Safiyah, kata dia Yahudi. Dia duk kan Yahudi ni bangsa terlaknat. Safiyah mengadulah dekat Nabi. Kan? Dia kata depa duk kata dekat dia ni keturunan Yahudi, bangsa Yahudi. Kan? Macam tuan-tuan lah kan, ada bini satu mungkin India ke Afrika ke, kan? Bini-bini lain duk main tu, hang ni Afrika main mana boleh menikah dengan lelaki aku. Macam tu lah. Ataupun orang kampung ke apa kan, duk pemain dia punya bangsa. Dia ngadu kat Nabi. Nabi kata, kenapa hang nak rasa hina? Bapakmu seorang Nabi, bapak saudaramu seorang Nabi. Nabi angkat balik. Betul tak? Berapa banyak Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel, Yahudi. Nabi pujuk Safiyah kat tu. Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Musa, Isa, semua daripada kalangan Bani Israel. Jangan kau rasa rendah diri. Tu Safiyah. Maksudnya salah satu daripada isteri Nabi Yahudi. Dikatakan dalam riwayat ni, ayah dia pergi ke Quba. Daripada Madinah tu pergi ke Quba untuk apa? Nak pergi tengok betul ke tak betul. Lalu dia pergilah dengan saudara dia pergi tengok. Nak make sure betul ke Nabi Muhammad ni seperti yang disebut di dalam Taurat dan Injil. Dia pergi tengok, dengar, depa balik. Lalu ramailah orang tanya, betul ke? Dari pergi tengoklah. Adakah lelaki yang kamu tengok di Quba itu sama seperti apa yang disebut di dalam Taurat dan Injil? Adakah dia benar-benar seorang rasul? Sebab mereka duk rasa tak mungkin. Dia mesti Yahudi. Seperti mana Musa, Isa, dia juga mesti daripada kalangan kita Bani Israel. Apa kata mereka? Demi Allah. Ini kata Huyai, bapa Safiyah. Demi Allah, dia bersumpah, demi Allah, dia adalah Nabi seperti mana sifat-sifat dan ciri-cirinya. Dia tak boleh kono, dia memang Nabi. Dia kata demi Allah, dia memang Nabi. Sifat-sifat, ciri-ciri kenabian itu yang ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada pada lelaki itu. Dia mengaku. Beriman demi Allah. Tak habis lagi. Demi Allah, adawatuhu wallahi ma baqitu, selama mana aku hidup. Kata Huyai bin Akhtar, betul dia seorang Nabi. Sifat-sifat yang ada dalam Taurat tu ada pada dia. Aku mengaku dia memang Nabi. Demi Allah, aku akan memusuhi dia selama mana aku hidup.
Pi tuan-tuan, kita duk ingat aku Nabi. Demi Allah aku mengucap, demi Allah, adawatuhu ma baqitu, selama mana ma baqitu, selama mana sisa hidup aku akan bermusuh dengan dia. Apa pasal? Patut dia jadi orang pertama, pasal dia pergi tengok betul, dia cek betul. Ini masalah besar. Orang yang berilmu yang tidak tunduk kepada ilmu yang dia ada. Ini yang Quran celah. Seperti kaldai yang menanggung kita. Ada ilmu, ada pengetahuan, tahu benda yang benar, tapi tak ikut. Ini yang berlaku kepada orang-orang Yahudi. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Baqarah ayat 89, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, dan apabila telah sampai kepada mereka rasul dan arafu mereka kenal dia kafaru bih, tetapi mereka kufur kepadanya. So tuan-tuan, sebab itu kita kata mana-mana manusia yang ada ilmu, yang mengetahui kebenaran, dia tahu mana betul, mana salah, dia tahu, tapi dia tak beramal, dia tak ikut, dia enggan, engkar, maka kita katakan dia mempunyai sifat Yahudi. Dalam bahasa yang lain, dia Melayu perangai Yahudi. Boleh kita kata begitu? Quran menyebut hal itu. Quran kata perangai-perangai Yahudi. Pasal itu Quran, walaupun dia turun ayat itu, ini kaedah dalam tafsir. Dalam ulumul Quran dia ada sebut satu bab, dia kata bila satu ayat turun pada satu kaum, turun cakap tentang kaum itu, tetapi al-ibrah, pengajaran dia bi umumil lafdin la bi khususis sabab. Al-ibratu, pengajaran Quran ni umum. Walaupun ayat ni cerita golongan Yahudi, betul, memang ayat ni tuju pada Yahudi, tetapi kita jangan lupa, walaupun cerita dia merujuk kepada Yahudi, tetapi Al-Quran ini untuk semua. Maksudnya boleh tak kita masuk dalam ayat Yahudi tadi? Boleh masuk tak dalam ayat cerita Yahudi tadi? Boleh masuk, kalau sifat kita atau kes kita menyerupai sifat dan kes Yahudi tadi. Itu kaedah dalam memahami atau menggunakan ayat-ayat Quran. Kita tak boleh kata, oh ini tak kenal dengan aku, ini tak bersabit dengan aku, ini tak berkait, ini cerita Yahudi, ini puak Yahudi. Tak. Kalau nak cerita lagu tu, nak jumpa ayat Melayu, tak mana? Dalam Quran tak mana yang cerita ayat Melayu. Yang ni Yahudi, yang ni kaum Samud. Mana? Yang ni baru kena kepada kaum kita Melayu setia bersatu berkhidmat apa? Tak ada. Tak ada. Tak ada jumpa. Quran ni hudan linnas, untuk semua. Jaga-jaga. Okey tuan-tuan. Dikatakan Yahudi ini lebih teruk kerana mereka mengetahui tetapi tidak bermanfaat. Samalah seperti kaldai yang menanggung kita. Tapi kaldai macam saya sebut dalam kuliah yang lepas, kaldai pun lebih baik. Sebab apa? Kaldai dia tanggung, dia tak faham. Kaldai dia tak faham. Pasal itu binatang bila dia buat kesalahan, dia tidaklah dikenakan hukuman seperti mana manusia, kerana dia tidak faham. Lembu langgar traffic light kena saman dah. Jadi lembu dia tak faham. Tapi kalau lembu nampak merah dia berhenti, kita pun naik seram pelik. Pasal dia lembu kalau dia nampak merah lagi dia langgar, tak tahu, wallahu a'lam. Tapi binatang, Quran kata binatang ni dia tak ada akal, so dia pun tak taklif lah. Pasal tu tuan-tuan, ni pun satu bab juga. Jadi kalau tak ada lah makanan halal untuk binatang, ada tak? Beli daging kita pergi cek halal, betul lah. Saya pun tak kata memang betul lah kena cek daging halal. Pergi beli makanan kucing pun cari cap halal. Pasal apa? Oh, kucing saya Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu kita nak tanya, kalau kucing kena makan makanan halal, kucing kena sembahyang lah juga. Dah, takkan kucing nak sembahyang bagi ketahuan sikit ustaz. Dah tu nak kena makan makanan halal.
Dia kata lagu orang lah juga ustaz. Macam mana tu? Orang pun ada juga bak makan, dia cari makanan halal, tapi tak semayang dak. Sama lah. Oh, very good, very good. You are very good. You are clever man. Betul tak orang kita? Bak makan dia jelabak, kalut, tengok tisu pun cari cak halal. Ada tisu ni? Oh, tak ada guna ni. Oh, apa tisu beli tak halal ni? Semua dia kalut, tapi mai tak semayang, tak semayang tak. So tuan-tuan, ini benda-benda yang kadang-kadang kita tak. Ini yang Quran kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Quran kata, apakah kamu beriman? Tu'minu, kamu beriman bi ba'dil kitab, dengan sebahagian hukum saja yang kena dengan selera kamu, yang kena dengan nafsu kamu, wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain yang tak kena dengan kamu tak mau ikut. Quran sebut lama lah, hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, akhirnya pada surah pada ayat yang ke-6 kita ambil sikitlah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Al-Jumu'ah ayat 6. Ini juga masih lagi berkaitan dengan Yahudi, iaitu katakanlah wahai orang-orang yang hadu, yakni orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya. Ini biasalah perangai Yahudi ni. Quran kata kepada Nabi SAW, pi bagi tahu dekat orang Yahudi, kalau mereka itu mengaku, mendakwa, za'amtum, sangka, ya za'amun, mereka sangka bahawa mereka itu adalah wali-wali Allah, mereka itu bangsa yang Allah kasih, mereka itu adalah pilihan Allah, maka suruhlah mereka berdoa agar mati. Quran kata dah mereka mengaku mereka tu paling betul, mereka itu pilihan Allah, kekasih Allah, Allah sayang dekat mereka, Allah angkat mereka, segala-galanya lah, suruh mereka doa bagi mati. Pasal apa? Hidup buat apa? Bagi mati, terus masuk syurga. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, Yahudi yang mengaku Allah berada di pihak mereka, suruh mereka mati. Allah kata suruh mereka minta mati. Pasal apa? Pasal kita nak tengok betul ke tak. Mereka minta tak? Taubat tak minta. Mereka tak berani pasal tu. Biasa dengar tak? Biasa dengar kot. Mubahalah. Mubahalah. Apa dia mubahalah? Sumpah laknat. Kan? Nabi SAW bersumpah dengan geng-geng Kristian. Ni mubahalah, kita bisa dengar kan istilah mubahalah. Ni macam ni, mai. Mubahalah ni dalam soal akidah, mai. Kalau hampa kata betul, Nabi kata kalau aku kata betul lah semua mengaku betul. Hampa bagi hujah betul, kami bagi hujah betul. Lah ni senang, kita sumpah. Mubahalah ni. Sumpah macam mana? Siapa yang bohong atau sesat, Allah Ta'ala akan turunkan azab dan bala. Berani? Sampai ke sudah dia tak mai. Tak mai, tak keluar. Sebab itu orang Islam, dia boleh bermubahalah ala akidah. Dia kata ustaz, jangan duk main-main sumpah. Astagfirullahalazim. Kan? Kok lah ada mana Hindu kata apa kan? Mai orang bukan Islam kata, apa yakin dengan Islam? Mai kita sumpah tengok. Kalau betul Islam betul, hang selamat. Tapi kalau betul Hindu betul, aku selamat, hang kena bala. Berani? Tak payah main sumpah-sumpah. Kena berani ya. Takkan tak kita tak yakin lah. Takkan tak ada. Berani. Soal akidah kita berani. Kita akan bersumpah mempertahankan akidah kita. Yahudi tak berani. Kristian sampai ke sudah tak bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kerana mereka tahu kata mereka itu berada dalam kesesatan. Atas dasar itulah orang-orang Yahudi tidak berani meminta untuk mereka mati, kerana mereka tahu mereka berada di dalam kesesatan, kerana menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tolak, memang mereka tahu kata Nabi itu betul, tapi mereka tolak, dan sebab itu mereka tak berani memohon kematian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut akhirnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 7, Allah kata wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka sama sekali tak akan meminta kematian
Allah kata, Allah cabar, Allah selalu macam tu. Allah cabar dan Allah bagi tahu tak mungkin. Dalam Quran Allah kata fa'tu bi suratin min mithlih. Buat mai Quran. Kalau buat mai Quran kalau hangpa benar. Quran kata fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Depa takkan boleh buat punya. Dalam ayat ni Allah kata suruh depa minta mati. Supaya bila depa bangkit nanti kita nak tengok sama ada mereka itu benar ataupun tidak. Allah jawab di hujung ayat tu, depa tak akan sekali-kali minta mati. Kerana apa? Kerana mereka tahu Allah Subhanahu wa taala mengenali orang-orang yang zalim. Mereka sedar bahawa di sisi Allah mereka hina dan mereka tidak berani untuk minta mati. Ini berdasarkan kepada satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammad biyadihi, law tamannaw al-maut ma baqiya ala dhahriha yahudiyyun illa mat." Nabi kata apa? Kalau sungguh Yahudi itu Allah kata minta mati. Kalau hangpa betul, hangpa minta mati. Kalau hangpa betul, hangpa berani, hangpa minta lah mati. Kalau kita berani, tuan-tuan, kalau kita berani, kita minta mati. Macam orang beriman, dia takut tak mati? Dia tak takut. Nabi kata, kalaulah masa Allah cabar mereka tu, Yahudi kalau hangpa rasa hangpa betul, hangpa minta mati. Nabi kata apa? Ma baqiya ala dhahriha. Kalau betul dia minta mati, tak ada seorang pun Yahudi akan hidup di bumi Madinah, melainkan semua mati. Nampak? Tetapi kita tahu mereka hanya sembang, tapi mereka tak berani untuk minta mati kerana mereka tahu mereka itu berada dalam kesesatan. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Tuan-tuan boleh balik rujuk sendiri surah Al-Baqarah ayat 96. Itulah satu dua ayat yang kita boleh tadabbur dan kita boleh ambil pengajaran besar daripada sikap Yahudi dan kenapa Allah mencela dan mengutuk perangai Yahudi ini, kerana mereka mempunyai ilmu dan pengetahuan. Maka hati-hatilah tuan-tuan dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan ilmu itu tidak menjadi sebab kita dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.